Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Panas dan sombong sahabat-sahabat semua. Kenyataan daripada seorang ustaz yang dikatakan telah menyalahertikan maksud yang dibuat ya ataupun kenyataan ya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat-sahabat semua? Kenapa hari demi hari ya pembangkang walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng kaki fitnah sekarang ini ustaz pula ya menjadikan sasaran Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai sasaran mereka. Dan yang paling mengejutkan kenyataan mereka ni kononnya Datuk Seri sesat, bodoh dan jahil. Jadi sahabat semua, siapa sebenarnya yang jahil, siapa sebenarnya yang bodoh? Ini yang menarik untuk kita dengar kupasan ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu panas yang sedang ditrendingkan, yang sedang dimainkan oleh pihak pembangkang di luar sana. Jadi sahabat-sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita bersama-sama untuk mendengar ya pencerahan daripada Brother Iswardi. Kenyataan Ustaz Azhar Idrus mengenai ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang satu kisah Ashabul Kahfi. Okey, bagi orang Islam, siapa yang orang Islam, dia familiar dengan cerita Ashabul Kahfi. Kan? Cerita Ashabul Kahfi daripada surah Al-Kahfi, surah gua. Ashabul Kahfi ni adalah pemuda di dalam gua, yang tidur di dalam gua. Nah, dalam tradisi Kristian dipanggil the seven sleepers, atau 7 orang yang tertidur. Cuma dalam tradisi Islam tidak dinyatakan dalam Al-Quran itu berapa orang. Berbeza pendapat ulama, ada yang kata 3, ada yang kata 7, ada yang kata 5, ada yang kata 8. Tak apalah, itu perbincangan lain. Tetapi poinnya ada cerita. Now, kita dengar, hari ini saya ulas. Saya nak tuan-tuan dengar apa yang saya utarakan ini. Saya bukan kata saya orang paling berilmu, itu yang pertama. Saya bukan kata saya orang paling berilmu. Tetapi saya juga tidak jahil dalam perkara ini. Saya bukan kata saya paling pandai, tetapi saya juga tidak jahil dalam isu ini. Saya juga tidak jahil dalam comparative religion, dalam usuluddin. Saya ada sedikit ilmu dalam perkara-perkara ini. Okey. Saya juga, yang kedua, saya bukan merendahkan Ustaz Azhar Idrus. Saya masih panggil beliau sebagai ustaz. Cuma dalam isu ini, bagi saya, beliau sangat tersalah. Dan adab dia dalam ilmu sangat tersalah bagi saya. Ego dia sebagai seorang ahli politik telah melebihi dirinya sebagai seorang ilmuwan. Dia sepatutnya mendahulukan ilmu dia daripada sikap dia sebagai ahli politik. Kita akan tengok sebentar lagi. Now, dan saya akan buat pembetulan sedikit dengan apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang isu ini. Pendakwah jangan ulas ikut sentimen politik Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa semua pendakwah supaya tidak terburu-buru dalam mengikut sentimen politik dalam mengupas satu isu. Anwar berkata perkara itu sepatutnya tidak sepatutnya berlaku apabila kenyataan berkaitan surah Al-Kahfi dan 7 pemuda Ashabul Kahfi yang disentuh beliau semasa perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri minggu lepas telah disalaherti oleh seorang pendakwah. Bila ditanya kepada seorang ustaz di Terengganu, dia kupas tanpa mendengar konteks. Terus dia kata pemimpin besar ni jahil, keliru dan menyesatkan, dan mengatakan orang ini sebagai Kristian. Baca dan dengar konteksnya. Dan kita sebagai seorang pendakwah, jangan terburu-buru ikut sentimen politik. Ini masalahnya. Kalau ikut sentimen politik, betul, tidak mengapa. Tetapi, dari segi semangat agama. Pertama, semak dulu kenyataan itu benar atau tidak. Kedua, kalau tidak benar, boleh tegur saya. Saya boleh betulkan katanya. Baik, saya akan tegur Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengar kenyataan beliau di dalam perkara ini. Allah menyebut dalam Quran, akan aku ceritakan kisah yang sebenar. Yang surah Kahfi ini menarik kerana dia ada banyak persamaan dengan Bible. The Cave. Nanti bila saya sebut macam ni, kita Anwar telah samakan Quran dengan Bible. Oh, pula aku nak jawab. Ini sebab saya kata pemikiran yang pelampau, dia tak dengar konteks. Dia ambil itu. Tengok, Anwar samakan semua agama. Oleh demikian tidak boleh diterima sebagai pemimpin negara ini. Baik.
Baik. Tetapi yang saya sebut dalam cave, kemana ada sejarah? Kerana sebenarnya sejarah dalam cerita cave, kahfi itu zaman Kristian. Tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Jangan lupa. Kadang-kadang, tapi kalau saya kupas begini, orang Kristian kan senang kan? Kita gunakan dalam Quran kisah sejarah di zaman Nasrani, di mana anak muda itu diselamatkan kerana prinsip mereka yang kental. Akan kuceritakan kisah sebenarnya. Apa cerita sebenarnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda dengan keyakinan mereka, dengan iman mereka, Allah tambah petunjuk kepada mereka. Mengapa? Kerana ini soal nilai, soal prinsip. Dia tidak terpukau dengan kuasa dan kezaliman dan penindasan dan penipuan porak-poranda di luar. Dia pilih untuk selamatkan diri mereka kerana terpahat dalam hati sanubari mereka. Apa dia terpahat? Warabatna ala qulubihim. Terpahat di hati sanubari mereka hanya keyakinan dan kekuatan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Saya dah tengok kalau jaki mangguk, saya selamat. Baik. Jadi terpahat di hati sendiri mereka bahawa yang kuat, yang berkuasa itu sebenarnya Allah. Mana ini soal nilai, kita tekankan. Sebab tu bila saya sebut dalam Madani ini, ya pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, energy transition, itu semua penting. Kerana kalau tidak kita bicara ini tentang nilai, kemudian tidak lakukan kerja, kita akan ketinggalan. Kita menang dari segi nilai, kalah dari segi teknologi dan transformasi digital. Jadi kita harus kembangkan keduanya. Tetapi mendasari itu semua adalah sistem nilai. Nilai ini dimulakan dari perpadi. Bukan nak mengutuk orang lain. Kamu harus baik. Kamu harus jangan rasuah. Ya. Tapi aku kumpul harta dah 100 juta. Kamu jangan rasuah. Kamu mesti hidup sederhana. Kurangkan makan gula. Itu saya sebut. Okay. Now, Dato' Sri Anwar ni yang menyebut tentang perkara ini. Dan tuan-tuan dah tengok, jagi kita akan tengok ulasan daripada Ustaz Azhar Idrus. Now, yang pertama komentar saya, dia kata dia menyebut bahawa ini berlaku pada zaman Kristian. Kisah Ashabul Kahfi ni. Jagi kita akan tengok perbahasan daripada ulama-ulama tafsir mengenai perkara ini dan juga ulasan daripada ustaz-ustaz. Ini bukan saya cakap. Saya cuma menukilkan pandangan-pandangan mereka. Baik. Tapi yang saya tegur sikit, mungkin bagi saya perkara ini adalah sabkul lisan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah, mungkin. Bahawa dia kata perkara ini juga ada di dalam Bible. Okay, cerita Ashabul Kahfi ni ada di dalam Bible. Jawapannya sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada. Kisah The Seven Sleepers ataupun 7 orang yang tidur ini tidak ada di dalam Bible. Tetapi kisah-kisah ini ada di dalam banyak naratif atau banyak kisah di dalam di Rom, di Parsi, di banyak budaya. Tetapi dalam Bible itu sendiri tak ada. Termasuk pada waktu itu Kristian memang pergi sampai ke Rom. Dan dikatakan kisah Seven Sleepers itu berlaku pada zaman Roman, pada zaman Rom tersebut. 7 orang ini berlaku pada zaman Kristian sudah sampai ke Rom. Itu ada perbincangan dan perbahasan. Tetapi overall sebenarnya yang Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita tengok yang beliau ucapkan adalah tentang apa? Nilai. Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa kisah itu untuk kita tengok pengajarannya. Tetapi bak kata pepatah Cina lah. A wise man points to the moon, but imbeciles examine the fingers. Orang bijak ni menunjuk ke arah bulan supaya kita menilai dan melihat bulan dan keindahan bulan. Tetapi orang bodoh, dia tengok jari kita. Dia bukan tengok bulan, tapi dia tengok jari kita. Itu pepatah Cina. A wise man points to the moon, but imbeciles examines the finger. Datuk Seri Anwar Ibrahim duk menilai, mengambil kisah Ashabul Kahfi ini untuk menyatakan akan nilai pemuda itu yang berani menentang korupsi, menentang penyesatan, lari daripada kesesatan untuk menyelamatkan akidah mereka. Itulah nilai pemuda. Kenapa disebut pemuda? Kerana pemuda ini biasanya ialah bersemangat nak ikut dan sebagainya. Tetapi ini pemuda yang benar-benar mementingkan iman daripada kebendaan, daripada kesesatan. Jadi itu nilainya.
Sebab itu dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kata ujung tadi, walaupun kita hebat daripada segi teknologi, kekayaan dan sebagainya, tetapi dasar kepada kekayaan kita itu mestilah nilai, keimanan. Nilai, kalau orang Islam keimanannya. Tapi kalau kita sebagai manusia, nilai kita, virtues, values kita. Tetapi mereka bukan lihat yang itu. Dia tengok, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah melakukan kesesatan, jahil, bodoh, kerana sebut Ashabul Kahfi itu sebagai orang Kristian pada zaman Kristian. Dia kata. Kita dengar ulasan Ustaz Azhar Idrus. Ada seorang pemimpin negara kita mengatakan bahawasanya Ashabul Kahfi beragama Kristian. Betul atau tidak Ustaz? Mohon penjelasan. Mohon penjelasan pula dah. Seorang pemimpin dia kata sebut bahawasanya Ashabul Kahfi ni beragama Kristian. Inilah yang Nabi pesan ni. Yang Nabi nak suruh kita jaga sangat ni. Selama ada ulama, kita dekatlah dengan ulama. Kejar ulama. Duduk sama dekat dia. Alaikum bimajalisil ulama. Selalulah kamu duduk dalam majlis ulama. Apa? Nanti dah tak ada ulama, orang akan ikut orang jahil. Ini contoh ni. Ashabul Kahfi itu orang beriman, orang mukmin. Dia kata kafir, Kristian. Kristian tu agama baru, kafir laknatullah. Faham? Mengkafirkan pemuda Ashabul Kahfi. Sesat tak? Kalau orang percaya ke dia, sesat tak? Ini yang dikatakan pemimpin-pemimpin jahil yang nak menunjuk pandai. Kerana apa? Kerana kita sudah tidak herakan alim ulama. Nampak? Inna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nabi kata jaga. Allah Ta'ala ambil ilmu kamu dengan matikan alim ulama. Akhir tinggal siapa bila tak ada ulama? Tinggal orang jahil. Faham? Nabi kata ittaqazan nasu ru'usan juhala. Bila dah tak ada ulama, orang tak peduli lagi ulama, orang ramai akan ambil pemimpin itu orang yang jahil, orang bodoh jadi pemimpin. Bila dah orang pemimpin ni orang bodoh, orang jahil jadi pemimpin, mereka bercakap tak? Cakap lah, cakap dalam TV, cakap dalam internet, cakap dalam radio, cakap luar negara, cakap dalam negeri. Dah dia pemimpin. Faham? Pasu ilu, lalu orang tanya macam-macam, orang suruh dia bercakap. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Nabi cerita ni, lalu dia bercakap tanpa ilmu. Macam ni, tak ada ilmu ni. Bila dah bercakap tak ada ilmu, rakyat semua dengar, fadallu wa adallu, maka pemimpin ini sudah sesat dan dia menyesatkan pula rakyat yang percaya kepada dia. Jelas lagi? Ini ayat Quran. Ashabul Kahfi ni siapa? Pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah. Allah sebut dalam Quran, innahum fityatun amanu bi rabbih. Betul tak? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang muda, pemuda yang beriman dengan Allah. Mereka tidak menyeru selain daripada Allah. Kristian lain, 3 Tuhan. Tuhan Musa, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Ruhul Kudus. 3 dalam 1. Trinity. Kristian duk di cross. Kafir. Dah. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dalam surah Al-Kahfi, pemuda-pemuda dalam gua Ashabul Kahfi berkata lagu mana? Tuhan kami bukan berhala yang kamu sembah. Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Wala nada'u min dunihi ilahan. Kami tidak menyeru selain daripada Allah sebagai Tuhan. Ashabul Kahfi Kristian. Kok mana mu sesat? Nampak? Hati-hatilah. Inilah ujian kita di akhir zaman. Naiknya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia daripada jalan Allah.
Naiknya pemimpin dari kalangan manusia yang menyesatkan jalan Allah. Bodoh, jahil, menyesatkan lagi. Tuan-tuan, tak alang-alang. Baik tuan-tuan, dia isu, saya kata tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim bercerita soal kisah pengajaran dalam surah Ashabul Kahfi tu. Dalam kisah Ashabul Kahfi ni, dalam surah Al-Kahfi ni, kisah Ashabul Kahfi ni, dia pengajaran. Ada pengajaran dia untuk apa orang kata, pegawai-pegawai kerajaan pada waktu itu. Dia ada pengajaran, dia ambil pengajaran. Cuma dia ada satu perkara yang dia sebut. Now, dia ada perbincangan di dalam Al-Quran sebenarnya, untuk makluman tuan-tuan, tidak ada perincian siapakah Ashabul Kahfi ni. Di dalam Al-Quran disebutkan cuma Ashabul Kahfi. Malah jumlah mereka, adakah mereka 3 orang, 5 orang, 7 orang, 8 orang, pun ada ulama' berselisih pendapat, sebab itu bukan utama. Kisah itu bukan utama. Yang itu dibincangkan dalam tafsir, itu bincangkan dalam hadis. Hadis pun rasanya tak ada yang pendetailan. Tetapi ada kisah-kisah dan cerita-cerita, termasuk kisah Israiliyat dan juga sejarawan-sejarawan yang meninjau dan mengkaji. Tapi itu semua adalah pendapat-pendapat manusia. Siapa mereka? Ini sebenarnya adalah kisah Al-Quran. Iaitu Al-Quran ni dia tidak mementingkan detail. Detail ni kita kena kaji. Bukan tak penting langsung. Maksudnya detail tu kita kaji kemudian. Tetapi Al-Quran mementingkan pengajaran. Al-Quran bila menceritakan satu kisah, dia ada pelajaran yang dia nak bagi pada kita. Kita kena ambil pelajaran itu. Bukan kita dok bincang detailnya. Ya, kalau ilmuwan tak apa, nak bincang detail buat thesis, buat PhD. Tapi dok debat yang debat detail ni tak berhabis, tuan-tuan. Ni banyak akhirnya ulama' gaduh-gaduh bab detail. Tapi yang tunjang dia tu, pengajaran dia tu tak diambil. Apa sebenarnya kisah dia? Itu yang sebenarnya kita nak tengok. Baik, soalan dia adalah, bila mana kisah Ashabul Kahfi ni berlaku? Ni kita belajar sikit tafsir, tuan-tuan. Dia ada 2 pendapat ulama'. Ada yang mengatakan dia berlaku selepas turunnya Nabi Isa. Bermakna mereka adalah pengikut ajaran Nabi Isa. Ada pendapat mengatakan bahawa mereka ini, kisah ini berlaku sebelum turunnya Nabi Isa. Mereka adalah kaum Yahudi yang pada sebelum turunnya Nabi Isa, yang mengikut ajaran Tauhid. Now, pengikut ajaran Nabi Isa juga adalah pengikut agama Tauhid. Okey? Dan saya bawa, bukan saya cakap, kita dengar pendapat daripada mufti, daripada kenyataan mufti wilayah. Ada yang bila dinyatakan ini, dia kata, alah, mufti wilayah memanglah sebab dia dibayar oleh kerajaan, dia mufti kerajaan. Statement ini ditulis pada tahun 2016. Datuk Seri Anwar Ibrahim belum jadi. Baik, kita baca. Irsyad Al-Hadis siri ke-50, kisah dan bilangan Ashabul Kahfi. Apakah status kisah dan berapakah bilangan Ashabul Kahfi? Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Kisah Ashabul Kahfi adalah sebuah kisah yang masyhur dan syarat dengan pengajaran. Dan dalam surah Yusuf ini, sesungguhnya pada kisah mereka itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang punya akal. Itu saya kata, kita tengok ini pengajaran dia, bukan pendetailan. Tapi tak apalah. Okey, nah saya tak baca ni. Sumber dan sumber kisah ini, status dan sumber kisah ini. Kisah ini adalah sahih kerana disebut dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Kahfi, yang mana Al-Quran adalah mutawatir. Walau bagaimanapun, di dalam Al-Quran tidak dicatatkan secara terperinci kerana Al-Quran lebih mengutamakan pelajaran daripada kisah. Okay? Lebih mengutamakan pelajaran daripada kisah. Selain itu, di dalam Musnaf Abdul Razak ada disebut kisah Ashabul Kahfi pada jilid kelima halaman 423. Siapa Abdul Razak ni, tuan-tuan? Beliau adalah tok guru kepada Imam Bukhari. Okey? Siapa tak kenal Abdul Razak, dalam Musnaf beliau, Abdul Razak ni adalah tok guru kepada Imam Bukhari. Salah seorang je lah. Imam Ibn Katsir menceritakan secara ringkas akan kisah Ashabul Kahfi ini di dalam kitabnya. Kisah ini menunjukkan bahawa ia berlaku pada zaman awal seperti mana disebut oleh sebahagian ahli tafsir, bahawa ia berlaku selepas daripada Al-Masih. Dan pada waktu itu mereka, iaitu kaum Ashabul Kahfi, adalah Nasrani. Now, perbincangan ulama, adakah Nasrani ini yang percaya kepada Trinity atau tidak? Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, even pada waktu itu, pada zaman Nabi Muhammad, di mana ada di kalangan orang Kristian yang percaya kepada Trinity pun, masih lagi dipanggil dengan gelaran Nasrani.
Jadi adakah mereka ini dalam golongan yang percaya Trinity atau tidak? Itu bukan persoalan dia. Tetapi mereka menurut Ibnu Katsir, siapa tak kenal Ibnu Katsir, mazhab Syafi'i, baik kau jangan ngaku kau mazhab Syafi'i, mereka ini berada selepas turunnya Nabi Isa dan mereka mengikut ajaran Nabi Isa. Mereka adalah Nasrani. Ini tafsir Ibnu Katsir. Apa yang nyata bahawa kaum yang mereka tinggalkan adalah musyrikin daripada Allah dan mereka menyembah berhala. Panjang di mana Al-Bidayah wal Al-Hinayah jilid 2 muka surat 114. Macam saya kata tadi, bilangannya ada yang kata 3 orang, ada yang kata 5 orang, ke-4-nya anjing, ke-6-nya anjing, ada yang kata 7, ke-8-nya anjing. Itu berbeza-beza pandangan. Baik. Now, kisah disebut di dalam Bible. Dia tak ada dalam Bible, tetapi kisah The Seven Sleepers ni memang disebut dalam budaya tradisi Christianity, tetapi ceritanya tidak disebut di dalam Bible. Tak ada kisah tu dalam Bible macam dalam Quran. Dan dikatakan kisah ini berlaku sekitar 250 CE. Current, maksudnya selepas Masihi lah, 250. Pada tahun 250 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 lebih. Ini berlaku 250 pada zaman selepas Kristian. Tetapi Ibnu Katsir yang ini tak dinukilkan pula oleh pejabat mufti tadi. Kalau kita tu baca tafsir Ibnu Katsir, saya ada tafsir beliau, yang ni tafsir dia mengatakan ada pendapat ulama mengatakan bahawa dia kena load, tak apa. Ada pendapat ulama mengatakan bahawa ayat ini, it seems that they live before the time of Christianity altogether. Because if they had been Christians, kalau mereka Kristian, and because if they had been Christians, the Jewish rabbis would not have cared about preserving because of their differences. So Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau pada muka surat 18 dalam surah Al-Kahfi, dalam tafsirkan surah Al-Kahfi, terjemahan English, bahawa ada setengah mufassirin mengatakan mereka wujud selepas Kristian. Ada mengatakan mereka wujud sebelum Kristian. Tetapi itu tak penting. Tetapi maksudnya ada pendapat. Kemudian kita kena faham juga bahawa Kristian 300 tahun selepas Nabi Isa, sehingga pada zaman the Council of Nice, macam mana nak eja? Macam mana nak sebut? Okay, the Council of Nicaea. The Council of Nicaea. Apa itu Council of Nicaea is? Apa kaitannya dengan Christianity? Council of Nicaea ni menyebabkan ada Christianity modern sebagaimana ada, dan dia mengikut pendapat sejarawan berbeza dengan sebelum Council of Nicaea ini berlaku pada zaman 300 tahun pertama, dan mereka ni Ashabul Kahfi ini berada 300 tahun yang pertama sebelum Council of Nicaea ini bersidang. Dan peristiwa ini dikatakan berlaku di area pada zaman Roman. Okay, now kisahnya apa tuan-tuan? Pendetailan sebegini, kisah sebegini, pendetailan sebegini sebenarnya tak berapa penting, kan? Tak berapa penting. Dia perbincangan akademik. Okay, ini tafsir tadi. Dia perbincangan akademik. Oh, tak penting apa is melibatkan perbezaan pendapat. Akidah apanya? Ini Ibnu Katsir sebut. Ibnu Katsir yang sebut, tuan-tuan. Dan kalau kita baca daripada Yadim sendiri, kan, pandangan-pandangan ini banyak sebenarnya. Kan? Pandangan itu banyak. Ulama berbeza pendapat. Kenyataan daripada Yadim sendiri telah dikeluarkan hari ini bahawa terdapat perbezaan pendapat. Nah, perbezaan pandangan itu dan sebagainya itu tidaklah menyesatkan, mengkafirkan, membodohkan seseorang. Bagi saya sengaja saya bawa kenyataan Ustaz Azhar Idrus itu secara penuh 4 minit, dan itu diletakkan di dalam page, di dalam YouTube Ustaz Azhar Idrus, bermakna tak ada potongan yang memang fitnah, tak ada. Itu dia sendiri yang letak. Tuan-tuan, kalau Ustaz Azhar Idrus ni seorang yang adil dengan ilmu, apa yang patut beliau lakukan? Dia kupas mengikut ilmu. Ilmunya sebegini. Anwar sebut ini. Tafsir Ibnu Katsir kata sebegini. Tafsir Maududi kata sebegini. Tafsir Hamka kata sebegini. Ulama ini kata begini. Ulama ini kata begini. Dan akhirnya kesimpulan, ada dua pandangan. Ada yang kata sebelum Kristian, ada yang kata selepas Kristian. Pada pandangan saya dan hasil penelitian saya, X, Y dan Z kesimpulannya. Itu orang yang bercakap
dasarnya ilmu. Bukan dia buka-buka mulutnya sesat, bodoh, kafir. Sebab itu saya kata saya jarang ambil ilmu daripada Ustaz Zaidrus. Tanpa nak merendahkan beliau. Kalau saya nak ambil ilmu, saya ambil ilmu daripada ustaz lain. Tuan-tuan. Nak ambil ilmu antaranya adalah, ini kenyataan daripada Yadim. Yadim memandang serius. Dia kata, ada satu ni. Dia pun juga, Yadim juga menyentuh kenyataan daripada Ibn Katsir. Ibn Ashur dalam taksir juga menyebut kecenderungan bahawa peristiwa itu berlaku sebelum ajaran Al-Masih. Itu saya kata. Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Hinayah menukilkan pandangan ahli tafsir bahawa 7 pemuda itu wujud selepas kedatangan Nabi Isa. Wahab bin Munabil, mereka telah sekumpulan pemuda dari Rom yang masuk ke gua sebelum kelahiran Nabi Isa. So, di sini Yadim mengambil pandangannya. Dia meletakkan pandangan berbeza. Ada yang kata sebelum, ada yang kata selepas. So, ini orang berilmu mengemukakan pandangan. Ini kaedah yang sepatutnya yang kita lakukan. Bukan kita membodohkan umat, bukan kita menyesatkan orang, bukan kita mengkafirkan orang. Itu bukan tugas ilmuwan, tuan-tuan. Itu bukan tugas pendakwah. Tugas pendakwah, kalau benda itu tidak benar, nyatakan kebenarannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Ini pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit perkongsian ataupun penjelasan tentang satu isu yang hangat diperbincangkan di media sosial hari ini, di TikTok, di Facebook dan sebagainya. Ia adalah merujuk kepada satu statement yang telah dikeluarkan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia yang Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika dalam satu perhimpunan bersama dengan agensi kerajaan, beliau menyebutkan bahawa pemuda Ashabul Kahfi ini adalah hidup pada zaman Kristian dan mereka ini adalah beragama Kristian. Jadi ada pihak yang memberikan komentar lalu dinisbahkan apa yang disebutkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri ini adalah mengatakan bahawa pemuda Ashabul Kahfi dikatakan sebagai mereka ini kufur, mereka ini agama Kristian yang kafir dan sebagainya. Maka kalau kita lihat dan kita teliti apa yang disebutkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri, beliau ketika menyebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi, beliau dahului dengan membaca ayatul Quran daripada suratul Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka ini adalah pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Jadi ayat itu sudah jelas menunjukkan bahawa kisah Ashabul Kahfi yang hendak dinyatakan oleh beliau adalah dengan maksud Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah. Jadi tak mungkin akan disebutkan di situ lalu dikatakan beliau menyebutkan Ashabul Kahfi itu sebagai mereka yang kufur dan sebagainya. Adapun penisbahan Ashabul Kahfi ini sebagai beragama Kristian, ini satu perbincangan yang ada disebutkan oleh para ulama walaupun ianya khilaf. Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir ketika menafsirkan surat Ashabul Kahfi ataupun kisah ini, ada mengatakan, ada pendapat yang mengatakan bahawa Ashabul Kahfi ala dinin Nasraniyah atau ala din Isa bin Maryam. Ashabul Kahfi ini mereka beragama dengan agama Nabi Isa ataupun agama Masihi. Ada juga pendapat mengatakan Ashabul Kahfi ini muncul sebelum lagi daripada zamannya Nabi Isa. Jadi ini adalah satu perkara yang ada disebutkan oleh para ulama dan yang dimaksudkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri apabila beliau menyebutkan Ashabul Kahfi itu adalah beragama Kristian adalah merujuk kepada agama Kristian versi Nabi Isa alaihi salam yang mengajak beriman kepada Allah. Bukan Ashabul Kahfi yang mengajarkan Trinity, yang mengajarkan kekufuran, kerana beliau telah menyatakan ayat innahum fityatun amanu birabbihim, tak mungkin akan dinisbahkan Ashabul Kahfi kepada orang yang kufur. Okey. So ada perbincangan, ada perbezaan pendapat, ada khilaf ulama dalam pendetailan. Tak kisahlah, itu pandangan. Dan kalau kita nak kritik tuan-tuan, kritik pandangannya. Bukan kritik keimanannya.
Ini masalah kita dengan adab kepada ilmu, tradisi ilmu. Dan inilah pembodohan umat manusia, umat Islam. Inilah cara pembodohan umat Islam. Macam baru-baru ini kan, ada seorang dalam grup kata, Suardi ni ada profesor ni, dia sebut bahawa Pekidah ni lahir ada salah silahnya daripada Khalifah Uthmaniyah, dan ada dia punya salu-galuh. Ni kita kena tangkap. Kita kena tangkap profesor ni. Saya kata, kenapa kita kena tangkap? Ilmu, hujah kita balas dengan hujah. Kita tak setuju dengan pandangan dia, kita datanglah dengan hujah yang lebih baik. Tapi kita jangan gunakan kekerasan, kita jangan gunakan pembodohan, kita jangan guna sesat menyesatkan dengan orang yang kita tidak bersetuju pandangan dia. Inilah yang Allah ajar kita sebagai umat Islam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra', baca. Baca ni apa tuan-tuan? Bila kita membaca, tak mustahil kita membaca, otak kita tak bergerak dan berfikir. Bila kita membaca sesuatu, otak kita akan sekurang-kurangnya capture the words, capture the meaning, interpret. Di situ proses berfikir bermula. Untuk kita mula berfikir, kita kena membaca. Tetapi bab kata Dato' Yusof Al-Qaradawi, antara kelemahan umat Islam sekarang ini ialah malas berfikir dan malas membaca. Itu yang kita jadi, ramai yang jadi dengar je ustaz kata, oh betul lah ustaz, wacaya sama lu, hashtag pas kencing, lepas tu jadi pentasub, kondonnya membawa panji Islam, tapi benda asas pun engkau ke laut. Okay tuan-tuan, habis kat situ. Alright guys, so itu dia pencerahan ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu sesat, bodoh dan jahil ya, kenyataan daripada Ustaz Azhar Idrus ya, tanpa beliau memeriksa apa sebenar ya cuba disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga sebentar tadi sebenarnya kita mendengar salah seorang juga yang telah membuat pencerahan ya, dengan padu, dengan jelas sekali ya, tanpa bias ya. Kita boleh nampak sebenarnya apa yang cuba disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak ada salah, sahabat-sahabat semua. Cuma hari ini ya pihak pembangkang walau-walautit, lebay-lebay ya, ustaz-ustaz yang pro kepada pembangkang, apabila mereka menyampaikan hujan mereka pastinya akan lebih menjurus kepada menyerang tanpa memberikan persepsi sebenar apa yang cuba disampaikan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, terima kasih. Itu sedikit pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen pandangan anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.